Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena setia bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua. Satu isu yang saya nak kongsikan kepada kamu. Seorang MP ataupun ahli parlimen dari Ketere. Ahli parlimen Ketere membuat satu pendedahan yang paling menggemparkan, paling mengejutkan seluruh pejabat pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan. Kenapa saya kata begini? Satu isu ini yang ditimbulkan, yang didedahkan oleh ahli parlimen Ketere. Menurutnya, menurut MP Ketere, Perdana Menteri perlu menjelaskan sesuatu. Anwar perlu jelaskan lantikan Farhas ke jawatan besar korporat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini telah digesa untuk bersuara berhubung pelantikan jawatan-jawatan besar yang disandang oleh bekas setiausaha politiknya, yaitu Farhas Wafa Salvador, kata ahli parlimen Ketere Clear Muhammad Noor. Menurutnya, jawatan-jawatan besar yang disandang oleh Farhas sebaik saja Anwar memimpin negara sejak lebih sebulan lalu adalah perkara yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan janji-janji yang pernah dilaungkan oleh Pakatan Harapan. Adakah ini bermakna Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah terlepas pandang perkara ini? Ataupun mungkin ini satu pendedahan yang mengejutkan. Jadi bagi saya tuan-tuan dan puan semua, sudah pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim punya sebab kenapa beliau melantik Farhas ke dalam jawatan tersebut. Kata ahli parlimen Ketere Clear, mana pergi janji-janji yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan untuk tata kelola yang baik dan integriti dalam mentadbir negara. Pelantikan Farhas adalah bukti bahwa agenda reformasi yang dilaung-laungkan oleh Pakatan Harapan dan Anwar sekian lama adalah bohong dan merupakan taktik politik untuk memperdaya pengundi. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada ahli parlimen Ketere ini? Kami menyeru Anwar Ibrahim untuk tidak terus membisu dalam isu jawatan-jawatan baru Farhas ini dan menjelaskan kepada rakyat bagaimana ia adalah konsisten kepada konsep reformasi dan tata kelola yang baik, kata ahli parlimen PAS itu dalam satu kenyataan. Adakah satu lagi pemimpin PAS yang coba mempertikaikan keputusan Perdana Menteri setelah sebelum ini banyak yang mempertikaikan pemimpin-pemimpin daripada kerajaan perpaduan, daripada PKR, daripada UMNO, daripada DAP. Contohnya Wan Saiful yang mempertikaikan Rafizi. Nick Abdul juga pula tiba-tiba berkata UMNO perlu menyertai PAS dan sebagainya. 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad dalam satu kenyataan mengumumkan Robin Tan Yong Ching telah meletakkan jawatan sebagai pengurusinya untuk meneruskan minat lain dan digantikan oleh Farhas. Tan yang anak kepada pemegang saham utama 7-Eleven, Tycoon Vincent Tan Chi Yun dengan 41.8% kepentingan, dilantik ke lembaga pengarah kumpulan itu sebagai pengurusi. Pengarah bukan eksekutif, bukan bebas pada 25 November 2021 dan telah menyifatkan pelantikan Farhas ini mencurigakan, di mana itu satu perkara yang jijik dan dipandang serong. Adakah Anda setuju dengan kenyataan parlimen PAS itu? Clear juga mempersoalkan sama ada Anwar yang juga merupakan Menteri Keuangan akan memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahwa akan terdapat lagi pelantikan jawatan besar yang melibatkan individu yang rapat dengannya selepas ini. Majelis Pimpinan Tertinggi Pakatan Harapan yang selama ini telah mencanangkan nilai-nilai ini untuk bertahun-tahun semasa menjadi pembangkang, juga wajib menjelaskan pendirian mereka atas jawatan Farhas. Kalau sebegini ahli parlimen PAS ini membangkang, bagaimana kalau dia menukar
Hamzah Zainuddin saja menjadi ketua pembangkang. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Kenyataan daripada MP PAS itu yang mempersoalkan jawatan Farhas yang telah diluluskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang meletakkan Farhas ke dalam jawatan tersebut yang dikatakan oleh Clear, ahli parlimen Ketere itu, ahli parlimen PAS yang disebut melanggar tata kelola dan jijik katanya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Seperti yang kita tahu, pada tahun lalu, pada bulan Desember yang lalu, MB ataupun Menteri Besar Kedah telah disaman oleh Anwar Ibrahim akibat beberapa salah laku yang tidak disukai oleh Perdana Menteri. Dan tiba-tiba Menteri Besar Kedah Sanusi membuat satu kejutan. Beliau kata, "Mahu jumpa Perdana Menteri." Apa kamu rasa? Apa Anda rasa, tuan-tuan dan puan semua? Apa tujuan sebenar Menteri Besar Kedah Sanusi tiba-tiba mahu jumpa Anwar Ibrahim? Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe. Dan saya mengucapkan ribuan jutaan berbilion terima kasih kepada Anda semua yang sentiasa menyokong channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri pernah ataupun telah menyaman Menteri Besar Kedah Sanusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memfailkan saman terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi berhubung ucapan pilihan raya dalam ceramah Menteri Besar Kedah pada 13 November yang lalu yang didakwa berunsur fitnah. Dan hari ini tiba-tiba Menteri Besar Kedah Sanusi mahu berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan selaku plaintiff telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Alor Setar, Kedah pada Selasa pada tarik yang telah ditetapkan melalui firma guamannya, yaitu SN Ne & Partners, dengan menamakan Muhammad Sanusi sebagai defendant tunggal. Dan hari ini kenyataan ataupun pendedahan media terkini daripada Menteri Besar Kedah itu, di mana hasrat Sanusi untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Dan apa tujuan Sanusi untuk berjumpa dengan Perdana Menteri? Sanusi mahu jumpa Perdana Menteri, bincang Kedah Aerotropolis. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi akan berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan isu berkaitan pembangunan projek Kedah Aerotropolis. Rupanya ingin berjumpa dengan PM, hasratnya adalah untuk perbincangan berkaitan pembangunan projek Kedah Aerotropolis. Janganlah pula kita fikir Sanusi mahu jumpa dengan Anwar Ibrahim, nak minta maaf, nak merayu, nak masuk Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sebenarnya tujuan sebenar Sanusi untuk berjumpa dengan Anwar Ibrahim adalah untuk membincangkan perkara penting untuk negeri Kedah. Muhammad Sanusi berkata, pertemuan itu perlu bagi memberi penerangan penuh kepada Perdana Menteri bahawa projek itu tidak akan membabitkan wang kerajaan persekutuan. Katanya, Kedah Aerotropolis yang turut merangkumi pembangunan lapangan terbang antara Kulim di Mukim Sidam Kiri, Kuala Muda akan dilaksana melalui kaedah Inisiatif Keuangan Swasta ataupun PFI. Saya telah mengarahkan lapangan terbang antarabangsa Kulim ataupun KXP Holding mengaturkan pertemuan bersama Perdana Menteri yang belum mendapat gambaran penuh mengenai projek yang dicadangkan ini. Saya difahamkan beliau, ingat kita nak pakai duit kerajaan persekutuan dan dalam keadaan kantung keuangan kerajaan yang kurang memberangsangkan, tentu kerajaan berpandangan projek ini perlu ditangguhkan. Maksudnya, Sanusi pada hari ini memahami kerajaan mengalami kekurangan dana. Jadi, Sanusi mahu jumpa Perdana Menteri untuk menerangkan berkenaan dengan projek itu, supaya projek itu tidak ditangguhkan karena tidak melibatkan wang daripada kerajaan persekutuan. Katanya, saya ingin memberi penjelasan sepenuhnya tentang projek ini dan komponennya yang lain, bahwa ia akan dilaksanakan secara PFI ataupun melalui kaedah Inisiatif Keuangan Swasta.